Assalamualaikum and welcome guys. So guys, hari ni apa saya nak buat? Hari ni saya akan share dengan korang macam mana turbocharger berfungsi. Let's go. Dalam video saya yang lepas, saya ada share tentang macam mana turbo vs naturally aspirated berfungsi. Saya gunakan contoh BMW F30 B40 engine vs Pro 2 Asia. Kali ni saya akan share macam mana turbocharger berfungsi tapi dalam bentuk lukisan. Baiklah, teknologi turbocharger ni sebenarnya dah lama dah ada. Dah lebih 100 tahun dah. Cuma masa awal dulu, teknologi turbocharger ni tak digunakan meluas dalam kereta. Bila zaman makin berubah, teknologi turbocharger tu digunakan dalam kereta. Cuma masa awal-awal dulu, bila kita dengar je tentang turbocharger, mesti kita akan fikir itu adalah kereta sport, kereta performance, kereta pickup, kereta laju. Tahun ganti tahun dan zaman berubah lagi, dan akhirnya sekarang ni teknologi turbocharger digunakan dalam kebanyakan kereta yang ada atas jalan. Tak terhad kepada kereta performance sahaja. Contohnya Proton X50, Nissan Almera, Honda City, Honda Civic dan lain-lain. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita revise sikit. Untuk enjin kereta berfungsi, ada 3 perkara perlu ada: api, angin dan minyak. Daripada 3 perkara inilah pembuat kereta akan manipulasikan untuk menghasilkan lebih power dan penjimatan minyak. Sistem turbocharger ni adalah salah satu daripada force induction. Contoh lain force induction ialah supercharger. Turbo ni akan terlibat dalam manipulasi angin. Dia akan sedut lebih banyak angin, akan kompres lebih banyak angin untuk masuk ke dalam engine block. Turbo terbahagi kepada 2 bahagian, hot side dan cold side. Dalam hot side ni ada turbine wheel, dalam cold side ada compressor wheel. Dua-dua bahagian ni akan disambungkan melalui shaft. Sisa pembakaran daripada engine block akan pergi dekat exhaust manifold dan bantu untuk pusingkan turbine wheel. Disebabkan turbine wheel ni sambung dengan compressor wheel ni pun akan pusing juga. Bila compressor wheel pusing, dia akan bantu untuk sedut lebih banyak udara, akan bantu untuk kompres banyak udara untuk masuk ke dalam engine block. Lagi banyak udara yang masuk, lagi banyak kandungan oksigen, lagi banyak minyak yang boleh dibakar dan lagi banyaklah power yang boleh dihasilkan. Cuma, bila udara dikompres, suhu udara tu akan meningkat. Bila suhu udara tu meningkat, ada 2 problem akan berlaku. Yang pertama, dia akan defeat the purpose of the turbocharger. Sebab tujuan turbocharger ni adalah untuk mendapatkan udara yang lebih banyak, lebih mampat. Tapi bila udara tu semakin panas, kemampatan udara tu akan kurang. Nampak tak? Dia defeat the purpose of turbocharger. Yang kedua, disebabkan udara tu panas, akan ada risiko untuk berlaku knocking dalam engine block. Cara untuk atasinya ialah kita perlu ada intercooler. Intercooler ni akan kurangkan balik suhu udara yang panas tadi supaya ia lebih mampat dan mengurangkan risiko untuk berlaku engine knocking. Intercooler ni ada 2 jenis. Pertama ialah air to air intercooler. Air to air intercooler ni yang biasa kita jumpa ada dekat front grille kereta. Maksudnya udara tu yang akan sejukkan udara yang panas daripada turbocharger tadi. Satu lagi ialah air to water intercooler. Contoh air to water intercooler ialah yang ada dalam enjin BMW B58. Maksudnya udara yang panas daripada turbo ni akan disejukkan dengan bantuan air. Okey, cuba tengok turbocharger ni. Macam ada yang kurang kan? Macam kecil je turbocharger ni. So kaki modify macam kita ni akan besarkanlah turbocharger ni. Bila kita besarkan turbocharger ni, kita berjaya menaikkan boost dan menghasilkan lebih power. Cuma, bila turbocharger ni makin besar, pressure yang diperlukan untuk pusing the turbine wheel ni akan lebih. Akan ada delay untuk turbine pusing dengan cukup laju sebelum berjaya menghasilkan boost yang diperlukan. Gap masa ni lah yang dinamakan sebagai turbo lag. Untuk atasi perkara ni, lahirlah teknologi seperti twin scroll turbocharger, parallel turbocharger.
sequential turbo charger, compound turbo charger dan macam-macam lagi lah teknologi turbo charger ni. Okey, sekarang ni power dah berlebih-lebih kan. Pernah dengar tak bunyi macam shoo shoo? Ataupun bunyi sebenarnya lah macam ni. Jadi ini ialah ada kaitan dengan benda ni. Okey, ini apa ni? Ini ialah blow off valve. Okey, dalam sistem turbocharger ni ada dua valve lah, ada dua injak untuk mengelakkan daripada enjin ataupun turbo ni rosak. First ialah dekat bahagian intake manifold, bahagian sini. Yang ni dinamakan blow off valve. Satu lagi ialah bahagian exhaust manifold dekat bahagian sini. Kalau valve tu dekat sini, ia dinamakan sebagai wastegate. Tujuan dua-dua valve ni sama je untuk mengelakkan pressure yang berlebihan. Kita mula dengan bahagian blow off valve dulu. Macam mana blow off valve ni berfungsi? Okey, baiklah. Bila kita tekan je pedal minyak, turbine wheel akan pusing, compressor wheel pusing dan tekanan dalam ni semua akan tinggi. Cuma masa ni memang kita perlukan tekanan yang tinggi untuk mendapatkan power. Bila kita lepas pedal minyak tu, sekarang ni tekanan dalam ni masih tinggi. Throttle body dah tutup dan tekanan tu tak diperlukan pun. Itulah function blow off valve. Blow off valve ni akan buka untuk lepaskan tekanan yang tinggi dalam ni dan mengelakkan daripada kerosakan berlaku. Nampak tak? Blow off valve hanya akan buka bila kita lepas pedal minyak. Sebab tu bunyi shuf-shuf tu hanya akan berlaku apabila kita lepas pedal minyak, bukan masa kita tekan pedal minyak. Sekarang ni jom masuk pula dekat bahagian wastegate. Wastegate ni pun sama je function dia. Bila kita tekan pedal minyak tu, bila turbo tu berpusing terlalu laju, dia boleh merosakkan turbo tu lah sebab tekanan dah berlebihan sangat. Untuk mengurangkan tekanan yang berlebihan tu, akan ada wastegate dekat bahagian ni. Bila wastegate ni terbuka, dia akan lepaskan tekanan yang berlebihan tu, turbine wheel ni akan kurang sikit pusingan dia dan bantu mengelakkan turbo daripada rosak. Nampaknya sampai di sini saja sharing saya tentang macam mana turbocharger berfungsi. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruang komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.